Apakah kebaikannya kita berpuasa ni? Pertama, dapat mengurangkan berat badan sepatutnya. Tapi kalau lebar dan diameter sama je, ada something wrong somewhere lah tu. Maknanya dia balas dendam bila dia buka puasa. Saya cakap tadi tu, relax, sabar, kurangkan berat badan ni supaya bukannya sebab nak cantik. Cantik tu bonus, tapi menguruskan badan, mengurangkan berat badan ni sebab supaya kita ringan beribadah. Bangun pagi subuh tak tahu apa benda nak dicapai dah, punyalah berat badan ni dah terlebih. Saya cadangan masjid ni kita buat program weight challenge. Malam pertama tarawih kita register berat badan masing-masing. Masuk malam Ramadan ke-25 kita akan timbang semula. Semua yang dah didaftarkan tadi buat comparison, bukan siapa paling kurus, siapa paling banyak turun berat badan dia. Tapi itu baru hadiah biasa. Hadiah grand prize akan timbang pada 25 Syawal. Masa tu terbalik jarum penimbang tu. Kan? Ada brand macam tu lah kan. Sebab dekat pejabat-pejabat, masa saya ceramah dulu, dia pejabat-pejabat SUK banyak dia buat tu. Cubalah kita buat kat masjid, cari sponsor. Tu pertama, kurangkan berat badan. Kedua, dapat mengawal penyakit. Penyakit boleh dikawal dengan puasa. Berapa ramai kadang orang perempuan bila time pregnant tu nak cek dia punya kadar gula dia tu, dia suruh puasa malam tu. Sebab besok tu doktor nak cek, bila dia apa kan, pagi besok tu cek dia punya kadar gula dia. Kalau dia tak makan, macam mana dia punya kadar, tengok mana puasa juga. Nampak? Dia dapat mengawal penyakit. Penyakit darah tinggi pun kurang sebab dia tak terperanjat. Dia bulan lain nak marah, kau pasal lambat, kau ni kenapa marah nak? Aku tampar kau ni nasib kau ni. Geram tu aku tengok dia kat lu. Sampai bulan puasa, bang anak kita lambat balik bang. Biarlah, abang tak marah ke bang, dia lambat ni? Biarlah, kejap ni balik. Biarlah, cakap dengan dia jangan lambat lagi. Macam tu je, tak teraya kan. Ada orang macam tu. Yang ketiga, dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, dapat meredakan, memberi rehat kepada sistem penghadaman. Dan kemudiannya dapat mengawal stres. Mengapa langsung tak boleh makan? Wah besar. Sebab bila kita tak makan, kita lihat nafsu hanya boleh dikawal dengan lapar. Waktu Allah cipta nafsu, Allah tanya, kau siapa, aku siapa? Aku, engkau. Sombong nafsu ni. Allah bakar dia. Allah perintahkan nafsu ni dibakar 100 tahun. Dah bakar, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Sombong lagi. Kemudian Allah Ta'ala arahkan, diletakkan di tempat sejuk selama 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Supaya Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nafsu kalah dengan lapar. Dan satu lagi, rupa-rupanya nafsu ni pun ada HQ, headquarters dia. Dekat mana ibu pejabatnya? Di perut. Itu sebabnya kita kena kawal. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 masalah. Pertama, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Orang yang terlalu kenyang, dia duduk kat ruang tamu, makan tersanam macam ni, dia pandang kipas, satu kipas nampak 3. Yang bini dah siap pakai telekung dah. Abang tak tarawih ke? Jalan dulu. Dia suruh jalan dulu. Maka ada harapan dia tak pergi. Jadi bini dia balik daripada masjid, tengok suami terbongkang, terkorban di ruang tamu, mengangkang, tak semayang. Bukan hanya tak tarawih, tak maghrib, tak isyak, tidur kat depan tu sebab terlalu kenyang. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, orang yang membiarkan perut dia terlalu kenyang, dia susah nak fikir pasal orang lain sebab dia anggap orang lain kenyang macam dia. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali kata, orang yang membiarkan perut yang terlalu kenyang, dia susah nak terima nasihat daripada orang lain. Suka hati aku lah, pahala kata. Dia susah nak dengar nasihat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh.
Keempat, kata-kata ni menyakitkan hati orang. Dia jarang nak jaga hati orang. Suka hati aku lah. Yang penting aku dah settle. Kau cemburu, kau jealous, faham? Tu cakap orang kenyang. Dan yang kelima, laju mana kakak? Sampai tak salin? Sampai. Dan yang kelimanya adalah orang yang membiarkan perutnya terlalu kenyang akan mudah dihinggapi penyakit. Tu dia. Kan, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa beza pula ibadah puasa dengan ibadah lain yang menjadikan puasa ni hebat sangat? Kita nampak orang tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh tengok ngaji, kita tahu dia mengaji. Libnatah lib bawahi mukaddam abata sajaha khada zarra. Iqra. Kita nama Allahu Akbar, dia semayang, tahu. Dekat meja macam ni dia salam, tulis resit, bismillah, dia bayar zakat, kita tahu. Kat depan rumah tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ramai-ramai kat depan rumah dia. Lepas tu bergegas dia masuk kat dalam kereta, gerak, pergi umrah, pergi haji, kita tahu. Tapi puasa tak tahu. Muka orang puasa dengan tak puasa iras-iras. Macam tu. Seakan-akan malahan muka orang tak puasa lagi teruk daripada orang yang puasa. Macam tu kan. Betul tak? Sebab orang yang puasa ni memang tahu dia tak nak makan. Orang yang tak puasa dengan sengaja, kan, manalah aku nak makan. Tanyalah orang perempuan yang ABC Allah bagi cuti. Dia boleh makan, tapi kat mana aku nak makan? Kan kalau makan, kawan tahu pula aku tak puasa. Dia tu kan dia boleh jadi tiket pada dia untuk tunjuk ke orang dia boleh makan. Tak? Nampak tak? Kalau termakan lain, itu rezeki. Saya teringat waktu anak saya tu kecil lagi, rumah saya bagi kopok amplang masa tu hari pertama puasa. Nah bang, suapkan anak. Hari pertama relax, suap anak. Suap anak. Kan, saya ada sekali tu dia satu, saya dua. Kup krap. Sekali isteri saya nampak, abang tak puasa ke? Ya Allah, tunggulah abang minum air dulu, saya kata. Alang-alang terlupa. Sampai ke senja tekak rasa amplang. La ilaha illallah. Kopok tawau kan. Macam tu lah. Kalau terlupa lain, tu rezeki. Tapi dia punya terlupa sampai sepinggan nasi Arab melampau, terlupa macam tu. Kan? Dia terlupa ni sikit-sikit, dia tak ada banyak sangat kan. Itu dia. Jadi puasa ni beza. Malahan Allah Ta'ala beritahu barang siapa yang setiap mengamal amalan kebaikan dilakukan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali ganda. Tapi Allah Ta'ala berfirman berlainan pula dengan puasa, kerana puasa adalah untukku, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kerana mereka meninggalkan makanan dan syahwat kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kalau dia meninggal dunia, dia gembira sebab pintu syurga semua terbuka dan siap hias dah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau kasturi, bau haruman kasturi. Ingat ya, di sisi Allah. Jangan saja kau harahkan bau mulut kau tukar orang. Macam bau kasturi. Bau kasturi. Kan tak maknanya bau tu harum di sisi Allah. Maknanya Allah bagi darjat yang hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, yang paling saya nak tekankan adalah tentang takwa tu tadi. Kata Sayyidina Ali, latihan takwa tu ada 4. Pertamanya, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Janganlah kita buat benda yang Allah tak suka. Kan? Tapi kita buat benda-benda yang Allah suka. Jangan mengumpat, jangan mengatur orang, jangan fitnah, jangan ribah. Ribah ni cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar dia kecil hati, tu ribah, mengata. Fitnah tu cakap benda yang tak betul pasal orang. Banyak lagi nak hurai pasal ribah dan fitnah ni, tapi tak sempat. Maknanya confirm kena panggil lagi. Itu pertama. Kemudian sebab tajuk tu panjang, ribah dan fitnah ni.
Seronok tajuk tu. Ribah ni contoh, pada satu ketika ada seorang perempuan Badui bertemu dengan Nabi, dia mengadu masalah dia. Kemudian dia pun balik. Aisyah tegur, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia kata, dia cakap saiz perempuan tu kecil. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Ribah tu mengata orang. Jangan. Macam saya tadi jalan sini, kan ada yang cakap tu tingginya ribah. Aduh. Ambil gambar, tinggi lah ustaz ni, ribah. Sebab dia tak suka orang cakap dia tinggi. Memang tinggi, diam je lah. Macam orang KU ke buat aku. Macam tu lah kan. Contoh lah, tapi saya maafkan dah, saya siap, tak ada hal tu. Contoh kita cakap macam ni, apa benda dah kepam kepiahannya pakai lagi. Contoh, benda baju tu dia pakai hari-hari, jangan. Itu ribah. Ya. Jadi mana kata, jangan buat benda yang Allah tak suka. Contohnya lah, kalau bab air ni kan, dalam keadaan biasa kita nampak je air je ni kan, kita nampak air, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebab puasa, walaupun depan mata kita tak makan, air pula hal ni macam tu. Nampak? Sebab Allah larang kita minum. Faham tak? Tak faham, saya tunjuk lagi contoh. Contoh tu nak minum sangat tu kan. Kita tak buat benda yang biasa kita buat pada bulan lain. Bulan lain nampak bini geram, contoh, ajak dalam bilik, contoh. Tapi bulan ni, tak. Dia pandang bini, dia pandang tempat lain. Orang perempuan ni pula saja mencabar kelelakian. Tahulah bulan Ramadan tu pasal perkataan ramdu, panas yang menyengat. Pandai tak dia berkemban bulan Ramadan ni. Bulan lain dia tak kemban pun. Panas bawah kipas. Panas. Dia berkemban. Betul-betul depan suami dia. Suami dia. Aduh. Isteri, abang tak panas ke? Aku daripada tadi panas tengok kau. Ada lah jangan. Alah dah tua ni tak ada mana dia ustaz. Jangan main-main. Orang lelaki ni bulan puasa tiang elektrik pakai skirt pun nampak lawa. Jangan main-main. Baik kau hati-hati. Hati-hati aja. Tu dia.